Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dan kita akan membincangkan, kita berdiskusi, kita akan membahaskan beberapa isu ketika hendak pergi menunaikan haji dan umrah, insyaAllah. Bolehkah kita pergi haji dan umrah itu dengan membuat pinjaman bank, pinjaman koperasi dan sebagainya? Maka dalam perbincangan daripada Muzakarah sendiri telah mengatakan bahawa harus bagi kita untuk meminjam wang daripada syarikat-syarikat Islam, koperasi-koperasi Islam yang mengikut syariah. Sekandainya kita kekurangan wang, kita boleh guna ataupun kita boleh membuat pinjaman untuk mengerjakan haji dan umrah. Tetapi dengan syaratnya bahawa kita berkemampuan, tuan-tuan dan puan berkemampuan untuk membayar balik pinjaman tersebut. Jadi pinjaman-pinjaman ini, kalaulah kita meminjam dan kita bila balik berupaya kita membayar, kita boleh teruskan membuat pinjaman untuk pergi mengerjakan haji dan umrah. Tetapi kalaulah kerana bebanan keuangan yang tinggi yang menyebabkan kita mungkin akan mengganggu ekonomi kehidupan kita, maka ketika itu tidaklah harus bagi kita untuk membuat pinjaman kerana akan memudaratkan kita apabila kita balik daripada menunaikan haji dan umrah itu. Bagaimana pula kita nak pergi haji dan umrah? Kita ada berhutang. Kita ada berhutang pula. Contohnya, kalau kita ada hutang dengan bank, kereta dan sebagainya. Bagi mereka yang mempunyai hutang-hutang yang berjadual, contohnya mempunyai potongan hutang itu melalui payslip gaji dan sebagainya, ataupun dia membayar setiap bulan di mana hutang itu berjadual. Setiap bulan bayar 400-500 ringgit untuk bayar kereta. Setiap bulan dipotong daripada bank, daripada gaji dan sebagainya untuk membayar rumah, ataupun kita membuat pembayaran secara peribadi terus ke bank untuk bayar rumah. Hutang-hutang begini tidak mengapa. Tuan-tuan dan puan boleh terus mengerjakan haji dan umrah sebab ia berjadual. Bagaimana pula dengan hutang kepada individu? Mungkin ada pinjam pada Abang Long, mungkin ada pinjam pada Kak Long, pinjam pada Kak Long RM500, pinjam pada Abang Long RM1,000 dan sebagainya. Seandainya duit yang kita nak pergi haji dan umrah itu memang itulah duitnya yang kita nak kena pergi, maka cara terbaiknya ialah kita pergi berjumpa dengan Abang Long kita, dengan kakak kita dan sebagainya, minta penangguhan bayaran, beritahu dengan jelas, dengan jujur dan ikhlas pada mereka, duit ini nak digunakan untuk mengerjakan haji dan umrah. Ya, insya-Allah perkara ini nanti dapat diselesaikan baik, ya, dan sebagainya. Kita boleh pergi, ya, dan walaupun kita minta penangguhan balik, maka kita juga kena beritahu pada anak isteri kita, pada waris kita yang kita tinggalkan. Seandainya kalau terjadi apa-apa pada kita, maka kita tahu, iaitu kita ada hutang lagi. Mereka tahu bahawa kita ada hutang pada individu-individu sekalian. Sebab itu, tuan-tuan, perkara ini segalanya kena selesaikan, ya. Selesaikan sebaik mungkin kepada jelaskan sebaik mungkin kepada waris kita, ya, sebelum kita pergi menunaikan haji dan umrah, kerana kita bimbangi, ya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti mati. Kita bimbangi kalau kita pergi nanti kita tidak kembali lagi. Bagaimana pula dengan isteri? Isteri nak pergi mengerjakan haji dan umrah, suami tak pergi, maka wajib bagi isteri itu memohon izin, meminta izin kepada suaminya untuk dia pergi mengerjakan haji dan umrah. Perlukan kepada keizinan. Bagaimana kalau dia telah bercerai? Bolehkah dia pergi haji, nak mengubahkan hati yang luka dan lara? Maka boleh juga pergi mengerjakan haji dan umrah itu, ya, dengan syarat walaupun di dalam talak rajai, maka wanita itu juga hendaklah memohon izin kepada suaminya walaupun di dalam talak tadi,
kerana dia talak rajai, iaitu talak yang boleh rujuk kembali. Bagaimana pula kalau kematian suami? Maklumlah dah daftar nak pergi haji dan umrah, tiba-tiba 1-2 minggu kemudian suami meninggal, maka kena tangguhkan balik. Kena tangguhkan dulu, hubungi travel yang berkaitan dan sebagainya. Kerana bagi wanita yang kematian suami itu, maka mereka ada tempoh idahnya, iaitu 4 bulan 10 hari. Maka kena tunggu, tangguhkan untuk pergi pada akan datang selepas tempoh idah itu. Bagaimana pula kalau ketika di Mekah itu, isteri pergi, berlaku kematian pada suaminya. Seandainya mereka telah berada, isteri tadi telah berada di tanah haram Mekah Madinah, suami pula kebetulan suami tak ikut, suami berada di Malaysia, ataupun mungkin suaminya ada di sana juga, maka boleh teruskan kerja-kerja umrah dan haji itu kerana ia wajib. Kerana umrah dan haji itu wajib, maka wanita tadi teruskan mengerjakannya, dan tempoh idahnya itu dikira pada hari bermulanya kematian suaminya itu, dan bila dia balik ke tanah air, maka dia menyambung tempoh idahnya itu, iaitu 4 bulan 10 hari, sehingga selesai. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan topik ini dapat mengungkai fikiran kita, mengungkai sanubari kita, betapa beberapa perkara ini walaupun nampak kecil, tetapi perlu dipandang, perlu dilihat. Kerana kita pergi mengerjakan haji dan umrah, kita hendakkan umrah yang mabrur dan haji yang makbullah. Sekian daripada saya, bertemu lagi kita pada topik yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.